بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا من المظلومين والمستضعفين، اللهم انصر المجاهدين في غزة، في فلسطين، في كل مكان وفي كل زمن. اللهم إنا نجعلك في نهور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وسلسل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السهام ويا هاسم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang bermaksud, sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul daripada kaum kamu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, dan dia yakni Muhammad sangat menginginkan keimanan dan keselamatan buat kamu, seorang penyantung dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah wahai Muhammad, faqul hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku, la ilaha illahu, tiada Tuhan selain daripada dia, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, hanya kepadanya lah aku bertawakal, dan dialah Allah yang memiliki arasy yang agung. At-Taubah 128-129. Qala musannif rahimahullahu ta'ala fi ulumihi fi ad-darain amin fi al-kitab Nasahi'ul Ibad. Qala Yahya bin Mu'az Ar-Razi rahimahullahu ta'ala فقال طوبى لمن ترك الدنيا قبل أن تتركه وبنى قبره قبل أن يدخله وأرضى ربه قبل أن يلقاه. Tiga golongan yang beruntung, kata Yahya bin Mu'az rahimahullahu ta'ala. Sesungguhnya beruntunglah bagi orang-orang yang pertama meninggalkan kesenangan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Yang kedua, kata Yahya bin Mu'az, sungguh beruntung bagi orang-orang yang menggali kuburnya sebelum dia memasuki kuburnya. Dan yang ketiga katanya, orang-orang yang beruntung itu adalah orang yang meraih redha Tuhannya sebelum dia balik pulang menemui Tuhannya.
Yang saya hormati lagi saya kasih Al-Fadhil Tuan Imam Bilal Pengusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para alim ulama, para asatizah, ustaz dan ustazah, tuan-tuan guru, muslimin muslimat, hadirin hadirat, ibu ayah, abang kakak, sahabat taulan, rakan-rakan serta anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang cukup barakah ini. Dengan taufik, hidayah, inayah, rahmah Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala. Cukup mudah bagi Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan, kemudahan kepada kita untuk kita hadir ke rumah Allah. Semua itu berbentuk tiupan dan campakan daripada Allah Subhanahu wa taala melalui kasih sayangnya yang maha luas, diberikan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Sebab bukan semua orang boleh hadir ke rumah Allah. Akan tetapi alhamdulillah kita panjat syukur pada Allah. Allah Subhanahu wa taala beri kemudahan pada kita sehingga hati-hati kita ini rasa lapang nak mari ke masjid. Daripada rumah dengan bank tu gelisah sekali dah nak mari masjid. Kalau tak mari masjid rasa tak cukup saja. Suburnya perasaan iman ini tanda-tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam masa yang sama ramai lagi di luar sana yang sibuk lagi di waktu ini, sibuk dengan pelbagai ragam gaya dan kerja mereka masing-masing. Ia akan jadi je waktu gari ini banyak kerja dia, sehingga masa-masa mereka untuk dihadirkan ke rumah Allah tak boleh nak mari sekejap. Ada sibuk di pasar, di mall, pasar raya, di kedai-kedai makan, di tengah-tengah jalan, di padang dan sebagainya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala beri kemudahan kepada kita untuk hadir ke rumah Allah. Maka di sinilah ia bukanlah bersifat kebetulan. Ia adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kekalkan iman ini sehingga kita balik pulang pada Allah, mati dalam Islam yang istiqamah dalam kepatuhan dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang cukup bahagia ini saya memilih satu kata-kata daripada Yahya bin Mu'az Ar-Razi rahimahullahu taala. Kata hikmah yang hebat daripada seorang ulama tasawuf Iran yang masyhur sehingga diberikan julukan atau gelaran padanya luasnya ataupun luatan keilmuan, luatan kebenaran kepada dia. Bahkan banyak lagi julukan kepada dia. Antaranya disebut penjelajah kepada jalan-jalan menuju Tuhan. Maka di sini kata Yahya bin Mu'az meletakkan 3 golongan manusia yang beruntung di akhirat. Untung di alam selepas mati. Apakah kata Yahya bin Mu'az yang boleh kita ambil pedoman dan rujukan kita pada malam ini? Kita tengok apakah kita termasuk di kalangan ini, supaya kelak kita bangun semula di hadapan Allah Subhanahu wa taala termasuk di antara orang-orang yang beruntung sebagaimana disebut oleh Yahya bin Mu'az Ar-Razi rahimahullah taala ini. Iaitulah kata Yahya bin Mu'az, tuba liman taraka ad-dunya qabla an tatrukah. Yang pertama, sungguh beruntung bagi orang-orang yang meninggalkan kesenangan dunia sebelum dunia meninggalkannya. Wa bana qabrahu qabla an yadkhulah. Orang-orang yang menggali kuburnya sebelum dia masuk kubur dia sendiri. Dan yang ketiga, wa arda rabbahu qabla an yalqah. Iaitulah orang-orang yang meraih, yang dia dapat redha Tuhannya, redha Allah Subhanahu wa taala sebelum dia balik menuju kepada Allah. Yang dimaksudkan meninggalkan kesenangan dunia di sini ialah menggunakan harta kekayaannya untuk berbagai kebaikan sebelum harta itu habis dengan sia-sia. Di sini kata Yahya bin Mu'az, orang yang beruntung iaitulah orang yang memanfaatkan harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam hidupnya. Harta-harta dia ni dia guna manfaat, jadikan pelaburan, perniagaan, perdagangan yang menguntungkan di akhirat sebelum harta itu habis dengan sia-sia.
Macam mana habis dengan sia-sia apabila datangnya kematian dalam hidupnya. Bila mati tuan-tuan, sedangkan harta berlonggok banyak lagi, bangun semula sekeping hamba pun tak bagi manfaat keuntungan kepada kita. Inilah harta yang sia-sia. Sedangkan masa hidup atas muka bumi itu senang. Senang. Cukup apa sahaja yang dia nak. Cukup. Adalah harta-harta. Tak belah-belah ke pinggir tanah pun ada kat segera. Mana ada harta dia tu. Dengan simpanan-simpanan duitnya. Bukan setakat keperluan hidup dia, bahkan lebih pula. Dan semua harta-harta ini adalah harta yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada dia. Untuk diguna pakai bukan setakat keperluan dan kebutuhan di dunia semata-mata. Sebab dunia bersifat sementara. Harta dia banyak, dia kena melabur. Iaitulah pelaburan akhirat. Lagu mana pelaburan akhirat ini? Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ajar dan didik pada kita, ada pelaburan, perniagaan, perdagangan yang menguntungkan, kata Allah. Hai manusia, aku nak ajar pada kamu ini ada satu perniagaan. Berniaga dengan aku, kata Allah, yang tidak akan pernah bertemu dengan kerugian. Untung sama. Adakah orang berniaga untung sama, tuan-tuan? Semestinya ada rugi, ada untung. Itu dah asam garam dalam bisnes dan perniagaan ini. Ada masa jatuh sikit, rugi sikit. Ada masa untung lebih pula. Dia begitu. Akan tetapi di sana Allah Ta'ala ajar pada manusia. Hai manusia, wahai hamba-hambaku, ada satu perniagaan. Niaga dengan aku. Dah tak ada rugi. Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri yang memberikan jaminan. Perniagaan lagu mana? Innal ladzina yatluna kitab Allah wa aqamus salam wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan satu perdagangan, perniagaan yang tidak pernah bertemu dengan kerugian. Apa dia? Innal ladzina yatluna kitab Allah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, baca Al-Quranul Karim. Dalam hal Al-Quran ni tuan-tuan, baca saja. Baca saja. Bukan nak suruh faham, memahami, beramal. Itu bab lain. Bab baca je dulu. Baca. Dan kalau tak boleh baca, kena belajar sampai boleh baca Quran. Sebab ini salah satu bentuk perniagaan dengan Allah yang tak ada rugi. Utuh sama. Dan kalau kita tak butuh ni, maknanya kita ni tak bijak. Tak apa nak cerdik mana ni. Orang bagi seria dengan 27 ya. Kita nak hak mana? Mesti nak 27 ya. Lalu dia akan kerja untuk dapat 27 ya. Sama juga sebagaimana fadilat kelebihan sembahyang berjemaah 27 dapat. Dalam hadis lain menyebut 25 bi 25 darajah. 25 darjat. Jadi nampak, oh kalau rumah seorang ni boleh saja, tak ada saja. Rugi nak banding orang lain boleh pergi saja, boleh kat 27. Ni barang nampak. Nampak dia ni. Jadi dia pergi saja. Sebab apa? Ini orang cerdik. Jadi Al-Quran juga salah satu bentuk perniagaan dengan Allah yang tidak akan bertemu dengan kerugian. Untung sama. Jadi kalau kita tak pandai baca Quran, belajar ke siapa boleh baca Quran. Siapa boleh lagu-lagu mana pun. Ngakak-ngakak pun tak apa. Tapi boleh. Bacalah, baca kokak-kokak ulang alik ulang. Siapa tak kena terus, jangan siapa tak kena terus. Tak boleh hamba. Dah tak boleh? Tak gitu. Boleh. Janganlah ibu ayah sekalian, biar boleh. Baik, dah tak boleh juga. Lewat tak boleh. Kalau nak belajar pun alif bata pun tak kena. Tak apa, boleh ngapa Quran. Quran bukan masuk baca ni dengan tengok. Ngapa apa boleh? Ngapa 3 ku? Qul huwallahu ahad. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Duk ulang hak ni pun apa? Ulang hak ni. Baca Quran tu. Membaca Al-Quran bukan bermaksud siapa kena buka Quran. Kena tengok. Membaca Al-Quran memberi maksud menghafal Al-Quran. Kalau dalam tafsir yang kita baca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Baca di sini tuan-tuan bukan maksud baca. Itu terjemahan.
Maksud secara tafsir adalah hafal. Hafal. Dia mengapa? Nabi dengar daripada Jibril, Nabi hafal. Baca maksudnya, kalau baca ni nampak menggali. Ni ada tulisan, tu baca. Dan kalau tak ada tulisan, Nabi sebut iqra. Baca apa? Itu hafal. Dan memang Al-Quran, memang agama ini adalah menghafal. Agama bersifat menghafal sebenarnya. Kita semayang untuk menyempurnakan agama dalam hidup kita ni. Kita nak semayang, nak baca Fatihah, kena ada buka Quran depan ke nak semayang ni? Tak boleh. Kita kena ngapa Fatihah? Kena ngafal. Hafal Fatihah. Kemudian nak salawat pada Nabi dalam tahiyat akhir, kena buka kitab, kena baca, dah ingat ni. Tak boleh. Kena hafal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kama barakta ala kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Mana hafal semua tu. Salah-salah kena hafal. Rukun qauli kena hafal semua. Tak boleh. Nak baca tahun tak ingat lah weh, buka Quran. Tak boleh. Agama itu menghafal. Dan iqra pun di situ adalah menghafal tu, hafalan. Nabi nak baca guna, Nabi pun tak reti baca. Tulisan pun tak kena. Maka Nabi hafal apabila Jibril mengajar kepada Nabi, iqra ya Muhammad, bacalah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tak ada tulisan, tak ada apa tu Nabi. Itulah agama. Agama menghafal. Quran juga sama. Ada sebahagian haji-haji, orang tua-tua dah, dia ngadu pada kita, dah boleh Ustaz. Bukan tak mau ikhtiar Ustaz, ikhtiar dah apa, tapi dah tak boleh dah Ustaz, tua dah, dah dah. Lepas tu kesempitan pula nak cari orang suruh ngajar, dia pun payah. Tak apa. Al-Quran itu memudahkan. Agama ni dia tak akan sempit setara tu. Iaitulah hafal boleh dah. Wadduha, dah kan tak ingat? Baca wadduha, qul huwallah, baca. Hak tu saja. Bahkan ada sahabat Nabi, apabila Nabi mengadu, sahabat mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, sahabat ni seorang ni tak ada seorang lain, dia baca qul huwallah kamu. Qul huwallah baca. Nak kalau tak iman, tak ada Quran lain. Qul huwallah, tahu dah. Kata Nabi apa? Falahul jannah. Baginya syurga. Untuk jalan kunci masuk syurga ni tuan-tuan banyak. Boleh jadi dengan satu amal saja, sebab kita ni baca Quran. Itu. Sebab bukan semua amal-amal ni Allah Ta'ala bagi belaka pada kita. Ada orang tahajud pun dia, duha pun dia, baca Quran pun dia, zikir pun dia. Bukan semua kita boleh benda tu. Dalam bab beramal, saya akan syarahkan dalam bab beramal, iaitulah pada kata-kata Yahya bin Mu'az yang kedua ni. Dan pertama iaitulah baca Quran. Tak nanti Quran ada baca Quran tiga ku ulang hatulah ayah mak tok, ulang sama. Itu lebih baik daripada orang yang pandai baca Quran tapi tak baca pun Quran. Qul huwallah, kata Nabi, diulang sebanyak 3 kali, pahalanya sebagaimana seseorang itu membaca Al-Quran, khatam Quran. Pahala, dari segi pahala. Nabi sebut amal-amal yang smart, buat sikit boleh pahala banyak. Antaranya qul huwallah, baca 3 kali saja tapi pahalanya sebagaimana telah khatam sebuah Quran. Inilah perniagaan yang menguntungkan. Wa aqamus salah, yang kedua kata Allah, iaitulah jaga sembahyang. Sebab sembahyang tiang agama, hubungan kita dengan Allah tak ada lah. Nak buat telefon dengan Allah lagu mana? 2, 4, 4, 3, 4. Hak tu kunci dia. 2, 4, 4, 3, 4. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, garik 3, isya 4. 2, 4, 4, 3, 4. Hak ni kena pegang. Dia siap tulis, esok kita tekan nombor ekor. Ini hubungan dengan Allah. Sebab kita sebagai hamba Allah. Jadi hak ni kena jaga sembahyang. Akan memberikan kebaikan untuk kita di akhirat esok. Yang ketiga, inilah syahid yang saya nak sebut. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, iaitulah orang-orang yang berinfak, bersedekah, berjariah, berwakaf, berhadiah dan sebagainya daripada sebahagian harta yang Tuhan berikan pada dia. Ini berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala dalam bab sedekah. Mana-mana harta yang kita ada ni tuan-tuan, perlulah kita rancang, kita manage
supaya harta ini menjadi pelaburan yang benar-benar menguntungkan kita selepas kita bangun semula. Thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kita semua akan dimatikan oleh Allah. Mati kemudian dibangunkan semula. Hidup balik weh, hidup balik. Hidup balik. Hak tu hak kita sekarang tu hidup semula dan tidak ada mati-mati lagi dah selepas itu di alam akhirat. Di alam akhirat makhluk yang bernama mati dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hanya ada iaitulah haya, hidup sehidup-hidupnya, tak ada mati. Sebahagian riwayat mengatakan Allah Taala datangkan jelmaan mati itu dalam bentuk binatang. Allah Taala tayang ni kambing. Kata Allah Ta'ala, ni kambing ni mati ni. Ini makhluk yang bernama mati, dijelmakan dalam bentuk kambing di akhirat. Sebab apa tak mati-mati? Sebab ni, hai manusia, ni mati, dijelmakan dalam bentuk kambing. Kemudian Allah Ta'ala sembelih kambing ni. Mati, sudah mati itu, maka tidak ada mati lagi lah di alam akhirat. Sebab makhluk yang bernama mati telah mati oleh Allah. Maka hidup sehidup-hidupnya. Alam yang kekal, wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat yang kekal. Quran menyatakan bahawa tidak ada hujung dah di akhirat. Yang kita harapkan satu alam yang tidak ada hujung ini, pastikan kita dalam keadaan sejahtera, aman damai, sentosa, sentiasa dalam nikmat yang berterusan berpanjangan, kekal kita di dalamnya. Tambuh dalam keadaan yang seksa, sengsara, azab, wal'iyadzu billah. Ni yang ketiga, yang pertama ni kata Yahya bin Mu'az, iaitulah orang-orang yang memanfaatkan hartanya sebelum harta tu habis sia-sia. Apa maksud habis sia-sia? Harta berlambak lagi, tak ada buat benda lagi untuk kebaikan di akhirat, dia mati. Mati dia. Tinggal duit dalam bank, tinggal 150,000. Ada 100,000, ada 50,000, ada 20,000. Ada hak banyak lagi sampai juta-juta, dia pun mati dah. Harta-harta ini akan beralih kepada pewarisnya, pada anak-anak dia. Maka sebab itu harta yang kita miliki sekarang bukan harta kekal. Harta kekal apabila kita menukarkan statusnya daripada pemilikan sementara menjadi pemilikan tetap, iaitulah dengan sedekah, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah fi sabilillah, dan banyaklah. Bila kita bangun semula, ada harta ni, kalau kita sedekah dulu ada, itu harta kita, hak kekal. Sekarang ni kita hanyalah berstatus pemilikan sementara. Buktinya apa? Kereta kita, nama kita tu Ustaz tu, kereta hamba tu nama Abdul Rahman bin Muhammad di Gran. Kereta apa? Pesona, warna hitam. Oh, hak kita. Tanah-tanah Gran tu hamba tu Ustaz. Ada puluh pin dak anyok ana tu dia. Aduh, dak anyok ana puluh pin. Saleh bin Yusuf di Gran. Mati ya tuan-tuan. Adakah masih kekal tu? Tak ada dah. Tak jadi hak kita dah. Jadi hak kita balik kalau kita ada buat sesuatu, infak ke, jariah ke dan sebagainya. Kadang-kadang kita banyak tanah tapi dak sekong gitu, tak ada manfaat apa juga, terbaik dua. Ambil piti tu buat melabur sejid ke apa ke, pondok-pondok ke, pusat-pusat pengajian ke, anak yatim ke, rumah kebajikan, rumah amal, rumah harga emas, apa sajalah yang beri manfaat kepada umum ni. Akal tu kekal kita. Maka sebab itu kena fikirkan hati-hati yang kita ada ni. Andaikan atau bayangkan ibu ayah tuan-tuan sekalian, kita mengambil masa dalam seminit. Andaikan sekarang ini Tuhan matikan kita, mati kita ni. Cuba dengar. Cuba tengok dalam hidup kita, di manakah sumbangan-sumbangan kita ada dah? Jariah kita, sedekah yang berpanjang kita ada tak lagi? Ada tak lagi? Surah tu tengah berbuat tu, hak tu kita kacau, kita sedekah tu ada tak kita bagi? Kalau nampak gitu comel. Yayasan tu hak kita kat tu. Nampak tu ada.
Dah kalau takut kita pak mati ni, nengung-nengung, mana raba tak ada ni. Ada lagi tak ada. Atau bimbang. Sedekah jariyah, sedekah yang bermanfaat. Ambil contoh ni, kapek kita ni. Saya rasa baru lagi setahun tak apa. Siapa yang bagi sumbangan hari tu ni? Boleh jadi maklum tu dia buh 2 ya je. Dia pun mati dah. Selagi mana kapek ini kita guna, masa ini diguna pakai dan dimanfaatkan. Boleh jadi maklum tu dah mati puluh tahun dah lepas ni pun masih kekal lagi kapek ni. Begitulah setiap hari masuk saham pahala untuknya. Prup masuk saja lenggang dia. Sebab apa? Sebab ada sedekahun jariyah daripada hartanya tadi. Jangan sampai kata Yahya bin Mu'az, hati itu habis dengan sia-sia dengan maksud matinya. Kita mati meninggalkan 160,000, kita bangun semula, sekepeng habuk pun 160,000 tidak memberi manfaat pada kita. Maka inilah disebut dalam Quran sebagaimana orang-orang yang menyesal di hadapan Allah. Ma'aghnani maliyah, kata dia. Aku dulu masa hidup harta banyak, tapi harta ni tak bagi manfaat pada aku. Sekepeng pun tak guna. Aku mati dulu dah benda pitih ni. Itu maksudnya. Tak kata siapa-siapa ni tuan-tuan. Ini untuk kita. Kita renung-renungkan supaya apa? Telah adakah harta-harta yang telah kusimpan untukku di akhirat dia. Sebab bila mati kita, amal tak boleh buat benda dah. Sebab apa tak boleh beramal? Sebab mati. Akan tetapi ada amal yang masih berterusan mengekalkan pahala, berterusan masuk pada kita walaupun dengan mati kita. Iaitulah sedekahun jariyah. Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min 3 sedekahun jariyah. Ilmu yang bermanfaat wa waladun salih wa da'ulah. Matinya seorang anak Adam itu, maka putuslah amal dia. Kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah. Yang kita bahas tadi, yang kita sebut tadi. Maka tuan-tuan, daripada harta tuan-tuan itu balik cuba rancangkan di mana sumbangan sedekahku harianku, sedekah mingguanku, bulananku, tahunanku dan sedekah sepanjang hayatku ada tak lagi. Kita harap pada anak-anak. Jangan berharap pada anak-anak sangat tuan-tuan. Anak-anak kita, tak apalah Ustaz, nanti dia akan uruskanlah supaya harta-harta tu dia buatlah pelaburan untuk kita. Jangan tentu, jangan cukup yakin. Kecuali kita wasiat lain sikit. Wasiat pun tak boleh wasiat pada anak-anak. Ikutlah harta kita nak kerak gimana. Kalau anak bagi sumbangan tuan-tuan daripada harta tinggalan kita tu tak apa. 80,000 apa, terkerak 20,000, harta suka orang kaya dah bekat kerja ayah dulu kan. Kita ni boleh 2 harta sepak ni, kata anak. Izinlah, faham, itu tak apa. 80,000 ni kita beri apa kat adik-adik dah. Pakak boleh abang dah siang, kita mikir ayah lah. Kejayaan kita hari ni pas saya titip peluh pengorbanan ayah mak belaka ni. Menihak ni pun kita boleh pun duit sepak ni bukan hasil kerja kita pun. Kalau nak faham gitu. 80 tu kita ambil 40,000 kita buat nanti kita rancang balik nak buat sedekah mana-mana supaya jerkah amal ni boleh berterusan jariah pada ayah mak ni. Suka puas hati lah kita boleh anak gitu. Kita bimbang ni tuan-tuan, berlaku dalam pengalaman saya menguruskan harta faraid ni banyak orang dah. Banyak orang. Seorang cikgu meninggalkan 4 orang anak dengan harta dalam bank simpanannya 80,000. Panggil ustaz, boleh tolong uruskan tak ustaz, kita nak bagi-bagi harta adik-beradik ni, mak tinggal sampai masa mak dah. Seorang cikgu penceng puang. Laki seorang, anak dia 3 orang puang. Kita pun sebutlah ada tak sepakat adik-beradik ni nak bagi sumbangan sedekah tanah mak. Ikutlah nak pergi mana-mana tu kena rancang baliklah. Tapi daripada harta ni 80 ni, boleh ke Ustaz? Bolehnya, pakatlah. Nak bagi belaka pun tak apa kalau sepakat. Baik, kalau begitu bagi masa Ustaz esok kita bagi tusanah pada Ustaz. Saya nak pakat lu adik-beradik nak bincang. Esok telefon sungguh beria-ria telefon kita Ustaz. Ustaz, kita pun sepakat dengan adik-adik semua ni, kita bersetuju atas seorang ni kita 4 beradik Ustaz tarik 500 atas seorang deh. 500 atas seorang Ustaz. Alhamdulillah. 500 dia rasa macam banyak pernah bangga dah pada mak tinggal 80 ni. 500 atas orang 4 orang baru 2,000, 78,000 lagi anak dia ambil ke dia. Memang dah hak dia nak tengok nak salahkan anak tak boleh.
Mana boleh salahkan anak? Anak ni dia muda lagi dan banyak lagi keperluan, kebutuhan yang dia nak dalam kehidupan dia banyak lagi. Piti-piti air hutang pun tak bayar lagi. Lepas tu dia pun naikkan pun tak ada. Ada motor sebutir. Dah bila ada duit sepak gini ni. Duit saka ni boleh buat deposit, beli Asia. Beli Proton, sutik. Dia mari belaka lah dah ada ni. Mujur anak tu dia ada kerak awal-awal, asingkan 2,000 awal-awal. Tu pun cadangan kita. Kita nak turun mana? Kita mari menguruh saja. Takkan 2,000 dah. Ambil lebih-lebih sikit. Nak kata gitu, dah gamak kita. Ni sepakat dah ni. Dah kurang, dah banyak dah ni. Maknanya ni. Kita sepakat dah Ustaz. Dah mati gitu dah. Nak turun mana lagi? Kok nak lebih lagi dah. Kan gitu gini lah. Kita pun ada bahajat masing-masing. Banyak lagi. Ini penting tu. Biasa kalau kita uruskan harta kita. Berapa banyak pun kita ada, kita nak bermana-mana pun ikutlah hak bahagian anak ada dah. Hak bahagian kita esok ni. Bahagian kita esok ni. Kita urus diri, ikut kita nak berapa sebab harta kita. Hak kita. Anak-anak tak ada kata apa. Hak ayah ni, ayah cari ni. Maka susah payah ayah memikirkan untuk kehidupan ayah yang jangka masa panjang di akhirat esok, kehidupan yang lebih lama, lebih kekal. Jadi ayah nak buat sesuatu. Tu orang berebut tu nak bak kapek 80,000 berani seorang. Saya seorang tak mau. Apa teronah tu? Tak boleh kau orang tu tak boleh haji, tak boleh haji. Nanti dulu kita buka untuk orang kampung dulu. Lepas tu kalau tengok setakat mana orang kampung yang bagi sumbangan, kita nak semua sekali ni lah 120,000 mana kapek ni. Masjid besar. Kita penuh pun tak apa tu Ustaz. Barangkali bonus dia berjuta barangkali. Banyak. Kumpul-kumpul tertindih ni tuan-tuan sikit boleh lah kapur boleh lah belah-belah ribu gitu. Okey, setahap lain tu kita cukup, kita top up lah tu. Sebab apa dia nampak tu? Nampak dia tu. Dia rasa Ustaz rodang ni. Ada tak mana-mana hak nak buat surga ke Ustaz yang surga pun ambil kata nak buat surga jangan lepas-lepas gitu je. Kena tengok juga. Buat surga tempat yang strategik juga gitu gini. Jangan siapa surga buat tapi tak ada benda orang tak urus tak cara tak jadi juga. Nak buat tafih ke, buat pondok ke, buat madrasah ke, siapa yang manage supaya dia mengalir hidup tempat tu. Kadang-kadang yang sumbangan bagi dak bagus dak tanah tu. Tapi hak urus pula sekong gitu. Tak boleh benda juga. Tidak manfaat. Tak mengalir maknanya. Boleh dah sedekah tu sedekah yang nak mengalir ni. Saya tuan-tuan dalam bak kapek lah. Bak kapek masa baru ni 30,000. Ni surat cek saja. Ada seorang tu dia minta Ustaz, tutuplah sumbangan untuk orang kampung tu, jangan minta lah orang kampung. Dia kata siang orang kampung. Biar kita bagi belaka lah. Saya kata tak boleh tu Haji. Kita buka untuk orang kampung dulu. Masing-masing berebut ni nak bersikit sebanyak pun. Sebab tahu kapek masjid surga ni orang guna. Selagi mana guna, selagi itulah masuk pahala untuk dia. Sedekah jariah. Ni tangga ke apalah sebagainya lah. Ciling ke apa masjid kan. Ni sedekah jariah. Maka fikirkan tuan-tuan harta kita nak buh mana. Supaya apa? Supaya harta ini tidak habis dengan sia-sia. Dan ini kembali menjadi manfaat selepas kita mati. Kita bangun-bangun, ada harta kita banyak. Suka hak tu segunung, hak ni sekar, hak ni 2 ekar, hak tu orang tu sampai beladan-ladan tu dia. Jadilah kita kalau kita tak ada benda tengok dia banyak. Esok senang dia. Kaya sungguh, bukan setakat kaya di dunia, bahkan kaya juga di akhirat esok. Ini yang pertama, iaitu orang-orang yang memanfaatkan harta kekayaannya dengan pelbagai bentuk sedekahnya untuk diberikan kebaikan kepadanya selepas dia mati dan dia bangun semula esok. Yang kedua kata Yahya bin Mu'az, wa bana qabrahu qabla an yadkhulah, orang yang persiapkan amal-amal salehnya sebelum dia mati. Bukan dia persiapkan kubur tu tak ada orang gali kubur sendiri. Bahkan penggali kubur sendiri pun dia pun orang gali untuk dia. Kan ada penggali kubur digali dah. Ni kubur hamba ni yang kosek ni. Tak ada. Dia gali untuk orang. Dia pun tak tahu bila dia mati. Tapi bila dia mati, pengguna kubur lain galilah untuk dia pula. Ni wabana, iaitulah dia membangunkan atau mempersiapkan kuburnya sebelum dia masuk kubur ni. Iaitulah amal-amal salah. Amal-amal salah. Amal salah banyak. Selain daripada Quran, salah, sedekah dan sebagainya, banyak lagi amal-amal salah. Yang di sini adalah amal yang
memberikan keuntungan kepada kita di alam sana. Selain daripada Quran, salat, sedekah, hubungan kita dengan Allah, salat. Saya nak sampaikan di sini tuan-tuan dua amal ringan sahaja nak kongsi. Iaitulah amalan sunnah 4 rakaat siang, 4 rakaat malam. 4 rakaat siang, 4 rakaat malam. 4 rakaat siang iaitulah salat sunat duha 4 rakaat. Sekurang-kurangnya kata Nabi SAW, seorang hamba itu melahirkan rasa syukurnya di atas 1001 nikmat yang Tuhan berikan padanya, tidak terhitung, tidak terbalas. Tapi cara nak balas, kata Nabi, 4 rakaat duha. Dan kita biasa buat 2 saat. Kalau begitu haji, tambah 2 lagi, buat 4. Kalau ikut nak balas balik dengan nikmat yang Tuhan bagi banyak pada kita, tidak terhitung. Kalau ikut kira tak adang 4 rakaat dah adan. Tapi itulah caranya melalui syariat kata Nabi, melahirkan hamba yang bersyukur di atas semua nikmat yang Tuhan berikan pada dia dengan 4 rakaat duha. Jadi kena buat. Maknanya kalau kita buat 4 rakaat duha, hutang kita memang taklah lepas. Banyak hutang Tuhan bagi kita ni, banyak sangat kita berhutang dengan Ta'ala, banyak sangat. Bagi balas dak lagi. Bagi nikmat sihat, nikmat mata, nikmat makan, nikmat kesenangan, nikmat mudah belaka, kemudahan kereta, ada belaka. Tak ada sakut-sakut mana, ada sakut pun sikit je. Sakut sikit tapi orang lain banyak lagi Tuhan bagi. Nak balas macam mana? 4 rakaat duha. Sekurang-kurangnya kata Nabi 4 rakaat duha. Nak buat 4 rakaat duha terpulang, 2 rakaat pun boleh. 4 rakaat direct saja pun boleh. 4 rakaat 1 salam pun boleh. 4 rakaat lagu mana Ustaz, nak buat tahiyat ke tak ada tahiyat? Boleh belakang nak buat tahiyat pun boleh, tak ada tahiyat awal pun boleh. Tahiyat awal maksud saya tu. Tahiyat akhir kau ke mana kena buat lah, nak menutup, nak bagi salam. Buat belakang pun tak apa, hari ni buat 2-2. Esok pula buat 4 rakaat 1 salam, ada tahiyat awal. Lusa pula buat 4 rakaat tak ada tahiyat awal, ikutlah, boleh belakang. Nabi ajar belaka supaya apa? Supaya kita buat belaka pelbagai ni untuk beramal dengan hadis. Aku nak beramal dengan hadis ni. Hadis ni suruh buat 4 rakaat 1 salam, tak ada tahiyat. Kita buat gitu, beramal dengan hadis itu. Aku nak buat 2 rakaat sebab hadis lain pun ada sebut juga. Buat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Boleh belaka. Jadi boleh pahala beramal dengan hadis ni. Tak apa, boleh belaka. Ni salat duha 4 rakaat. InsyaAllah tuan-tuan akan berlakulah kemudahan yang Tuhan berikan kepada kita ni dengan duha. Ada orang siapa ke gelisah kali dia selagi tak buat duha. Gelisah Allah tak buat lagi. Tidur pula Allah dia kata. Ni buat 4 rakaat duha insya-Allah. Kalau dah biasa buat 2 Ustaz, tambahlah haji, tambah 4. Buat 4. Kalau 2 seolah macam kita bayar separuh baru hutang Allah Taala. Kalau ikutkan tak ada, tidak terbalas dah nikmat Allah Taala. Tapi itulah cara yang Nabi ajar pada kita, sekurang-kurangnya dengan 4 rakaat duha kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Tuhan beri pada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, seandainya kamu kira hitung nikmat yang kuberikan pada kamu tidak terhitung. Ni cara 4 rakaat duha. Baik, 4 rakaat salat sunat malam pula, iaitu hak mana? Salat sunat selepas isyak 4 rakaat. 1 salam. Maknanya hak ni ada hadis khusus yang Nabi sebut. Boleh buat beramal terus paisa lagi. Man salla arba'an ba'da al-'isha la yafsilu bainahunna bitaslim. Atalna bimithlihinna min lailatul qadr. Siapa yang solat sunat 4 rakaat selepas isyak 1 salam. Mana tak ada tahiyat ni. Tahiyat awal tak ada ni. 4 rakaat 1 salam. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga sama saja. Rakaat keempat tahiyat akhir bagi salam. Itu dia. Kalau ikut secara lafaznya, siapa yang solat sunat 4 rakaat selepas isyak tidak terpisah di antaranya dengan salam, maknanya bukan buat 2-2 ni. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, bukan ni. Nabi nak sebut khusus ni. Kalau saya tukar bahasanya tuan-tuan, siapa yang solat sunat 4 rakaat selepas isyak dengan 1 salam, ganjarannya sebagaimana dia mendapat pahala malam Lailatul Qadar.
pahala malam Lailatul Qadar. Seperti dia sembahyang sunat 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Besarlah. Sebab kelebihan malam Lailatul Qadar ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan nak kira dalam sukatan tahun, kita bahagi dengan 12. Maka dapatlah 83 tahun lebih kurang. Mana satu malam yang lebih baik daripada 83 tahun. Jadi 83 tahun itu adalah pahala yang paling sikit yang Tuhan berikan untuk seseorang yang dapat pada malam Lailatul Qadar. Contohnya dia baca Quran, baca Qul Huwallah saja, kena pada malam Lailatul Qadar. Ini bulan Ramadan. Seperti dia baca Qul Huwallahu Ahad selama 83 tahun. Tapi bukan sama. Dari segi pahala adalah boleh jadi 83 tahun, boleh jadi 100 tahun, boleh jadi 1000 tahun, boleh jadi 1,000,000 tahun. Pahala Tuhan nak bagi ke dia ni. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam yang lebih baik. Bukan bersamaan dengan 83 tahun. Lebih baik daripada 83 tahun. Itu. Ada hak unlimited. Allah Ta'ala boleh bagi. Boleh bagi 1,000,000 tahun ke 10 juta tahun. Dan Allah Ta'ala bagi banyak. Mana pun tak luar sikit pada Allah Ta'ala. Dia kaya. Tak luar apa langsung. Banyak tu. Banyak. Kalau ramang-ramang boleh belaka. Tak luar sikit pun Allah Ta'ala dia maha kaya. Kita yang miskin. Maka di sini. Hatu pada malam bulan Ramadan. Ini kita berpeluang untuk mendapat pahala tu. Pahala seumpama pahala malam Lailatul Qadar. Bukan kata malam ni malam tu Qadar. Tak. Mana kalau sembahyang 4 rakaat dengan 1 salam selepas Isyak. Tapi tak pernah dengar Ustaz amalan ni. Sebab tu kita khabar ni. Yang terkhabar ni tidak pernah dengar sebab kita jarang dengar. Bagi orang biasa dengar biasa je. Di kalangan kita di Mesir dulu biasa, di kalangan para ulama, para masyayikh dia buat je tahu. Banyak lagi lah amalan-amalan yang buat sikit pahala banyak. Macam kita sebut tadi, nak dapat pahala sebagaimana khatam satu Quran, baca Qul Huwallah 3 kali. Banyak lagi. Nak dapat pahala lebih besar daripada dunia dan seisinya, supaya sunat 2 rakaat sebelum subuh. Lebih besar. Banyak Tuhan bagi. Kaya sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah antara amal-amal smart amal. Amal yang smart. Tak kerja keras mana pun. Kerja sikit je tapi pahala banyak. Nah ni. Dan banyak lagi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita nak sebut, iaitulah sembahyang sunat 4 rakaat 1 salam. Mak hok dalam tu ingat molek. Kita sebut ni. Buat. Kita dapat. Tapi kita biasa buat dua rakaat je. Tak apalah, hak biasa 2 kekalkanlah. Tapi kalau tambahlah buat 4 lah hari ni. Bila 4, 2 tu dapat selalu. Hak 2 kita buat 2 tu. Buat 4 dapat pahala ni. Pahala ini. Dah itu 2 ke 4 dah. Bila buat 4 masuk dah 2 tu. Tapi ini secara khusus. 4 rakaat 1 salam pahala sebagaimana pahala malam Lailatul Qadar. Kalau kita buat 4 tapi 2 rakaat, 2 rakaat. Hak ni khasiat lain tak lihat ni. Khasiat lain pula. Hak Nabi sebut secara khusus 4 rakaat 1 salam. Mana 4 rakaat siang iaitulah salat sunat duha 4 rakaat. Duha tak apa. Straight 4 pun tak apa. Kita tak pernah dengar, pelik pula Ustaz. Tak pelik sebenarnya. Macam kita sembahyang sunat witir. Witir 1 rakaat boleh, 3 rakaat boleh, 5 rakaat pun boleh, 7 rakaat pun boleh. 7 rakaat ke 5 ke 3 ke tanpa tahiyat pun straight. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 baru tahiyat akhir dan salam. Pun betul. Tak perlu dua-dua. Dia bukan dua-dua. Boleh dua-dua pun boleh. 2, 2, 2, 7. Sampai 6 kali dah tambah sekali lagi. Tambah buat gitu. Buat 7 rakaat direct. Tak ada tahiyat pun. Tak ada salam. Straight pun boleh. Mudahnya dalam beramal ini. Ini amal-amal salih. Dan banyak lagi lah tuan-tuan. Terutama amalan wajib tu. Ni dah kata benda dah. Ni kena wajib buat dah. Amalan-amalan tambahan supaya apa? Kita persiapkan sebelum kita menjelang hari kematian. Yang ketiga kata Yahya bin Mu'az, iaitulah beruntungnya bagi orang-orang yang meraih redha Tuhannya
sebelum dia bertemu dengan Tuhannya. Wa arda rabbahu qabla an yalqa. Iaitulah hamba yang bertakwa. Sunat ba'diyah, rawatib ba'diyah selepas isyak 4 rakaat. Ada sembahyang sunat rawatib. Lupa. Comel soalan ni. Soalan sunat kenapa tu? Soalan sunat ba'diyah lah. Saja aku sembahyang sunat ba'diyah selepas isyak 4 rakaat kerana Allah Subhanahu wa taala. Sunat ba'diyah rawatib. Kan isyak kan afdal 4, selepas isyak 4, sebelum zuhur 4, selepas zuhur 4. Tapi biasa kita buat 2. Asar 2, lepas asar tak ada, maghrib tak ada, selepas maghrib 2. Afdalnya isyak pun sama, afdalnya 4. Jadi kita buat, tak boleh buat 4, buat 2 pun tak apa. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Dalam bab beramal itu konsepnya. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Tak boleh buat banyak macam orang, jangan tinggal terus, buat kat 2. Buat kat 2. Ada orang dia boleh tahajud, mudah sungguh untuk dia tahajud. Jilong ni kita sampai pukul 4 ada dah, sampai pukul 4:30 pun dia ada dah sejik maknanya. Apatah lagi pukul 5:30 dia ada dah awal ni. Ni mudah untuk dia. Mudah untuk dia. Ada orang kita payah untuk tahajud tapi mungkin mudah untuk duha. Maka buat duha tu. Ada orang duha pun payah tapi rajin baca Quran. Baca Quran tu. Kata Nabi, ad-daiman berterusan. Yang paling penting adalah istiqamah. Boleh jadi dengan satu amal yang istiqamah, itulah kunci kita dapat syurga. Syurga dengan duha. Syurga dengan hadis salat. Hadis syurga dengan sembahyang dia. Dia tak boleh buat tahajud, tak boleh ke dia. Tapi dia baginya syurga disebabkan amal tahajud ni. Ada orang masing-masing belaka. Ada orang payah juga tapi bab mudah tolong orang. Tolong orang dia mudah sekali, laju sangat. Dia jaga hubungan Allah Ta'ala biasa-biasa je, jaga wajib-wajib je. Tapi bab nolong orang, tak ada orang lain. Tu imam pun lambat. Maknanya tu bila dah ke dia lagi. Bila dia berkata imam pun masing-masing. Tapi bab nolong orang, pukul 3 pagi pun orang telefon payah pecah motor apa, saya pergi. Dia mudah. Boleh jadi dengan amal itulah yang menjadikan kunci untuk dia ke syurga. Maka penting tuan-tuan, ibu ayah, tuan-tuan sekalian, kita menyelam dalam hidup kita ni amal-amal yang mudah pada kita ni, amal kebaikan itu pegang betul-betul, beramal istiqamah dengan amalan itu. Tak tahulah, masing-masing sukalah. Dia kata nak buat semua jelas je, tengok dia suka. Dia tapi dah nak buat weh, tebal-tebal nak buat macam dia ni. Tak usah tebal nak ke mana dah. Tapi istiqamah, komitmen maknanya. Berkekal dengan konsisten. Kita istiqamah dengan amal-amal kebaikan yang kita ada sekarang. Dan cuba untuk tambah lagi. Macam kalau duha kita pernah amal 2 tambah duha kena 4 sekurang-kurangnya. Baik. Yang ketiga, yang terakhir, iaitulah wa arda rabbahu qabla an yalqah, iaitulah hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada dia dalam keadaan senang ataupun susah, dalam keadaan dia bersendirian ataupun dia ramai-ramai, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksud dia menjaga hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Dia taat dan patuh pada titah perintah Allah. Dia berusaha untuk tinggalkan larangan dan tegahan Allah. Dia menjadikan syariat Islam sebagai pegangan dan cara hidup dia. Dia memilih Islam sebagai cara hidupnya. Yakin dengan Islam, agama yang Allah Subhanahu wa taala ridha. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diredai di sisi Allah Subhanahu wa taala Islam. Maka dia menjadikan Islam sebagai hidupnya. Bersungguh dia dalam memberikan kepatuhan dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka cari dan kutiplah bekal, kata Allah. Sebaik-baik bekalan untuk membalik pada aku ni, iaitulah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebenarnya menuju perjalanan balik pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita matlamat paling besar kita apa dia? Nak balik pada Allah. Nak balik pada Allah dan pastikan jalan yang kita pilih adalah jalan yang tidak melencong, tidak babah, tidak belacoh, supaya betul-betul jalan ini tepat jumpa Allah Subhanahu wa taala. Itu perjalanan kita ni, merentasi satu alam ke satu alam ke satu alam.
di alam basyar, alam roh, kemudian masuk alam rahim mak kita 9 bulan, masuk pada alam dunia lebih kurang 60 ke 70, baina sittin wa sab'in kata Nabi, 60 ke 70. Kemudian kita akan mati, masuk pada alam barzakh, alam kubur, kemudian alam mahsyar, akhirat dan sebagainya. Akhir sekali mana nak jumpa Allah? Ujung destination kita balik pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab dia pencipta kita. Dia cipta kita, dia berikan nikmat pada kita dan macam-macam kepada kita. Situlah kita nak balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Iaitulah kita mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan terbesar apabila kita dapat tengok bertemu dengan Tuhan pencipta kita esok. Itulah nikmat yang tidak mampu diatasi segala nikmat yang Tuhan berikan, nikmat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Setakat itulah perkongsian kita pada malam ini tuan-tuan. Sebagai kesimpulan, 3 golongan yang beruntung kata Yahya bin Mu'az, iaitulah tuba liman taraka dunya qabla an tatruka, orang-orang yang menjadikan harta-hartanya dimanfaatkan untuk kebaikannya di akhirat dengan sedekah jariah dan sebagainya. Yang kedua, bana qabrahu qabla an yadakha, yang persiapkan kuburnya sebelum dia masuk kubur, iaitu orang-orang yang persiapkan amal-amalnya, bekalan-bekalannya, nak pikul, nak gendong, nak galah, nak balik pulang pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga lah orang yang wa'arda rabbahu qabla an yalqa, itulah orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hamba yang bertakwalah mendapat kebaikan, keuntungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Sakatu aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.